Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni aku nak bincang pasal antara sebab-sebab filem hantu gagal lah. Antara sebab-sebab macam mana kita sebagai penonton ni, kita rasa cerita hantu ni kenapa menyebabkan dia jadi macam satu benda yang, satu filem yang gagal dan tak memorable lah. Maknanya cerita-cerita yang macam ni aku rasa jenis yang korang pergi tengok sekali tu korang dah tak nak tengok lah. Lagi worse, tengah-tengah tengok wayang tu korang cabut. Korang dah tak boleh nak rasa hadap. Daripada korang terus berbazir masa, baik kau belah je. So okey lah, aku tak nak buang masa. So okey, bagi aku cerita hantu ni Dia ada dua jenis cerita hantu. Satu, cerita hantu ni berdasarkan yang telah diterbitkan, difilmkan sebelum ni. Yang aku rasa dia satu adalah elemen jump scare. Maknanya dia hantu terkejut lah. Dia tak seram tapi dia hantu terkejut. Yang keduanya adalah dia cerita hantu yang bagi aku jump scare tu semua cerita hantu ada. Tak kisahlah cerita hantu yang macam mana, mesti ada. Dan yang keduanya macam dia main plot twist dan juga background. Dan kebanyakan benda ni bagi aku, kenapa cerita hantu ni gagal, aku pun pelik juga. Sebab cerita hantu ni dia macam ni tau. Hantu ni memanglah wujud, memang betul, alam jin semua memang wujud. And dah bermacam-macam, berzaman-zaman orang pernah melihat hantu, pernah tengok hantu kan. Cumanya bila kita nak terjemahkannya dalam filem mesti gagal. Kebanyakannya gagal lah. High percentage lah aku rasa, berdasarkan penglihatan aku, apa yang aku tengok. Tak tahulah kalau aku ni jenis yang sangat-sangat fussy kan. Tapi aku rasa aku ni kalau bab-bab movie aku taklah fussy sangat. Aku bukan pengkritik filem pun. Aku saja macam sebagai orang biasa yang tengok filem, pandangan aku lah. Sebab aku rasa kebanyakan cerita hantu ni dia selalu gagal di saat-saat either climax ataupun pengakhiran cerita tu. Di awal-awal tu nampak macam very promising. Aku tak tahu kenapa. Aku notice cerita hantu ni dia di awal-awal tu dia memang promising. Dan selepas beberapa minit selepas tu, di climax atau di orang kata di penghujung cerita tu, dia akan rasa macam kita akan tertanya-tanya, apakah yang aku tengok cerita ni? Cerita ni macam pelik lah, tak logik kan. Memanglah hantu tu sendiri tak logik. Cerita hantu tu yang kalau kita terserempak hantu real life pun tak logik. Tapi at least filem tu dia ada orang kata essence di mana kau mencantikkan experience tu. So bagi aku, antara sebab-sebabnya kalau cerita hantu ni, yang selain aku cakap awal-awal tu lah, jump scare, lepas tu dia banyak main dengan plot twist, banyak unsur-unsur yang tak logik. Kadang-kadang penceritaan tu pun bagi aku dia logik ni pun penting lah bagi aku. Sebab contohnya cerita hantu ni banyak orang kata main, contoh kalau let's say dia pergi ke rumah. Bila dia pergi rumah tu, dia pun orang kata rumah tu gelap contoh. Aku tak tahulah kalau rumah tu dah lah orang kata gelap di tengah-tengah hutan, aku tak rasalah aku akan masuk pun rumah tu, faham tak? So dari segi logik tu, adakah semua rumah hantu kena gelap macam tak ada elektrik? So benda-benda macam tu kan. Dan dia sebenarnya bagi aku, hantu ni dia yang jadi dia elemen mistik dia adalah sebab utama dia. Dia orang kata dia adalah sebab kerana hantu ni dia sikit aja tau elemen dia. Kalau kau nampak Pontianak, contoh kau nampak Pontianak di siang hari di bawah jambatan, kau takkan ada elemen seram. Kau rasa macam itu macam ada orang pakai circus punya kostum ke apa, cosplay ke kan. Tapi dia yang jadikan dia seram tu sebab dia sikit je. Kau nampak tengah malam, sekali imbas nampak macam benda putih. Hantu yang sebenar pun dia tak adalah seberani dia nak
orang kata terjemah macam tu. Dia tak ada. Dia banyak orang kata elemen sikit-sikit je. Macam tu. Dia akan terkejut sikit-sikit je. So kenapa filem tak boleh nak jadikan benda tu sebagai satu, orang kata ikut aje lah kan. You nak make satu cerita hantu yang realistik, boleh ikut saja apa yang berlaku betul-betul kan. Kenapa kau nak ubah lah apa benda semua tu. So bagi aku itu satulah kan. Yang keduanya, dari segi penceritaan. Dari segi penceritaan aku rasa mungkin bagi aku filem hantu ni dia banyak sangat orang kata mungkin dari segi orang kata tu background lah atau karakter tu, story tu kena kuat. Biasanya cerita hantu ni dia banyak macam mengarut-ngarut lah cerita dia. Dia tak ada orang kata satu story plot yang kuat yang penonton akan tanya kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam tu. Walaupun lah alam hantu, alam gaib ni memanglah orang kata tak logik pun, tapi at least kau sebagai seorang pembikin filem kenalah bagi jual plot story tu. Sebab kau buat satu movie tau, kau bukan buat satu biografi ke apa. Kau kena buat, even biografi pun mesti ada penceritaannya. Contohlah cerita hantu yang berdasarkan sihir, ataupun macam amalan-amalan sihir yang orang kata memang dia akan ada dia punya plot lah. Okay, dia malam ni kena buat sekian benda-benda ni semua, dia memang akan ada benda-benda elemen tu. So dia akan ikut lah kan. Rupa-rupanya karakter ni terlanggar pantang, so dia jadilah hantu. So benda-benda macam tu lah kan, elemen-elemen mistik macam tu. Bagi aku benda ni adalah satu benda yang kuat. Kalau kau nak buat cerita hantu, kau kena ada satu plot twist yang kuat lah kan. Plot twist yang kuat. Kalau bagi aku antara cerita hantu yang aku rasa agak seram, aku rasa not bad cerita dia, dan bukan cerita yang dia okay lah, tipu lah aku cakap. Kalau kau buat cerita hantu ni kau tak guna jump scare, memang susah. Sebab kau nak ada element of surprise tu. Kau nak orang kata penonton terkejut kan. Kau nak ada elemen tu. So kalau kau nak buat cerita hantu tanpa menggunakan elemen kejutan, surprise langsung tak ada, agak sukar. Boleh buat, tapi kau memang orang kata memang satu cabaran lah. Macam mana kau nak buat cerita tu, mungkin akan ngantuk ke. Tapi itulah dia sebab macam mana kau nak bawa penonton ke dalam alam kau tu. So itu satu orang kata faktor lah kan. Faktor di mana aku rasa kenapa macam mana teruk cerita hantu tu sekalipun akan ada elemen jump scare juga. Dan cerita hantu yang paling teruk adalah cerita hantu bila dia ada elemen of jump scare pun dia tak boleh nak orang kata menakutkan penonton. Macam tu. Bagi aku faham tak? Tapi ada cerita hantu yang orang kata bila hantu dia belum keluar pun dia dah takut dah. So itu yang orang kata ada kejayaan di sana. Tapi sebab itulah elemen jump scare itulah kan, which is orang kata memang common lah kan. Semua filem hantu memang akan guna benda tu. Aku ada satu tengok cerita hantu ni masa aku kecil dulu. Dia cerita mak Hollywood. Dia ada jump scare, tapi dia punya plot, dia punya cerita tu sangat senang. Apa cerita tu? The House Beside the Lake ke apa cerita tu. Cerita tu Harrison Ford tak silap aku. Cerita tu Harrison Ford dengan Julia Roberts ke, aku tak tahu heroine, tapi aku tahu hero dia adalah Harrison Ford. Dia punya protagonist lah cerita tu kan. Dia awal-awal tu nampak macam tak ada tu, lalas dia itu kira plot twist lah. So cerita dia senang, cerita dia sangat senang. Di mana dia adegan bahawa dia orang ni pindah ke tempat satu rumah ni lah, rumah idaman dekat tepi Tasik. So dia orang ni pun couple lah, baru berkahwin. Lepas tu tiba-tiba adalah gangguan-gangguan mula berlaku. Lepas tu Harrison Ford ni bini kepada Harrison Ford ni dia ni doktor lah kan. Doktor. Harrison Ford ni dia sebagai doktor lah, sebagai seorang pencarah dekat universiti. Yang heroin dia ni, watak utama perempuan ni, dia macam wife lah kan. Wife dengan dia tak tahu dia buat apa, tak kerja kot. Duduk rumah. Lepas tu dia alamilah gangguan-gangguan ni semua kan. Cerita tu macam nampak bosan. Tapi dia punya, apa yang aku suka cerita ni adalah
cara dia gambarkan hantu tu memang menarik, memang nampak mistik tau. Dia sikit-sikit je, dia tak ada banyak-banyak. Dia akan main, tapi dia tak, hantu tu pun kau nampak babak akhir je kau akan nampak. Kau tak akan nampak hantu tu awal-awal tunjuk muka, tak ada. Kau akan nampak babak akhir je. Which aku rasa sebagai cerita hantu tu, itu adalah satu kau tak boleh nak reveal sangat hantu kau tu awal-awal tau. Kau kena tunggu biar dia dekat-dekat habis baru kau reveal bahawa dia macam elemen mistik tu ada. So cerita ni macam okey lah, rupa-rupanya isteri ni kena gangguan. Rupa-rupanya hantu tu adalah, hantu ni dia macam adalah siasat. Rupanya Harrison Ford ni pernah lah ada affair dengan seorang, dia kan pencara, ada affair dengan student dia. So student dia ni orang kata macam matilah, dibunuh lah oleh perempuan tu. Aku rasa dia berlaku masa dia dah kahwin. Cuma orang kata sebab perempuan tu dah orang kata nak kahwin dengan dia, so macam dia tak tahu nak buat apa kan. Alah, dah biasalah, dah terlanjur semua tu. Lepas tu Harrison Ford ni dia tak tahu apa, dia pergi bunuh lah perempuan tu. Ada satu kereta tu kan, satu kereta tu. Lepas tu kereta tu pula dia tolak dalam tasik. So tasik sebelah rumah. So sebab tu lah roh tu macam mengganggu lah rumah tu. In a way roh tu macam nak bagi tahu bini dia, Harrison Ford ni, dia ni pembunuh lah. Nak hantu ni macam dia tak tentera, mati kena bunuh. So dia nak bagi tahulah kepada perempuan ni, sebenarnya dia ni, inilah terjadi semua tu. So babak-babak last tu, masa orang kata macam tak tahulah dia, kira Harrison Ford ni dah tahu yang bini dia tahu dia tu pembunuh. Dia macam dia nak bunuh dia ni pula lah, bunuh bini dia pula. Sebab lepas tu dia kejar-kejar. Lepas tu termasuk dalam tasik tu. Dua-dua kereta tu, masa tu dia bergelut. Tiba-tiba keluarlah kereta lama tu dalam dasar tasik tau. Korang kena tengok cerita ni, House by the Lakeside ke apa, cerita tahun 2001 ataupun tahun 2000, tak silap aku lah, tahun 2000 lah macam tu. Ada cerita ni, aku akan letak link kat video below. Dia simple je cerita hantu dia memang, tapi dia, aku suka cerita ni sebab aku boleh ingat lagi. Walaupun aku tengok masa kecil kan, aku cuba google back, cerita apa yang aku tengok ni kan. Dia macam simple, tapi dia macam ada memorable effect tu lah. Sebab ada masa hantu dia tu macam quite seram juga. Tapi dia sikit je, tak banyak pun. Dalam maybe 2%, 5% of the whole movie tu je hantu dia. So macam dia pun orang kata tiba-tiba dekat ada satu scene tu di mana kereta tu dekat dalam dasar laut. Lepas tu bonnet tu terbuka tau, di mana dia letak mayat perempuan tu kan. Lepas tu nampaklah perempuan tu punya muka yang dah jadi mayat tu kan, dah lemas tu, macam seram lah kan. Dia macam pegang tangan laki tu tau. Laki tu yang pernah bunuh dia tu, macam nak lemaskan dia. So masa laki tu nak strangle wife dia tu, sebab sekarang ni ada 2 orang kat dasar laut, dasar tasik tu. So macam dia macam nak menyelamatkan perempuan tu lah. So roh tu macam tarik laki ni dah lemas, mati, pembunuh dia tu. Lepas tu so kira hajat dia untuk balas dendam tu dah tercapai lah. So perempuan ni pun orang kata dia pun terselamat. Lepas tu ending scene tu dia pun pergilah dekat kubur perempuan ni, habis macam tu. So dia macam ada elemen yang okay, macam you give time for the viewers tu untuk digest. Cerita dia macam ni, ni kan. Dan kau akan selalu kau akan rewind cerita tu. Kau akan nak tengok balik cerita tu sebab kau nak tahu apa sebenar-benarnya berlaku. Itu cerita hantu yang bagi aku agak berjaya, sebab dia ada elemen misteri dan mistik tu. Dia bukan orang kata cerita hantu yang hantu nampak hantu dah macam orang kata kostum kan, lepas tu dah habis mati macam tu kan. Macam dia ada that storyline tu yang menarik lah kan, yang kau akan tengok apa sebenarnya. And then bila kau dah tengok cerita tu, kau dah habis tonton filem tu, kau dah tahu dia punya A to Z apa jadi. Bila kau tengok balik situ, baru kau dapat faham lagi. Macam ni patutlah. So macam bagi aku best lah elemen-elemen tu kan. So macam bagi aku dia berhubung berkait. Cerita tu tak silap aku tak famous pun. Dekat Hollywood pun, dekat US pun tak famous cerita tu. Tapi dia punya penceritaan tu lah. Sebab bagi aku cerita-cerita yang best ni, dia tak semestinya popular. Kadang-kadang yang menyebabkan cerita tu popular adalah sebab memang orang kata digembar-gemburkan lah kan. Production dia memang orang kata kau-kau, buat marketing semua. So dia menolong lah untuk melonjakkan filem tu sebelum release lagi. Tapi cerita ni bagi aku banyak orang dalam komen-komen tu tengok cerita ni underrated lah. Kalau antara cerita hantu ni, dia antara cerita yang bagi aku, kalau aku buat filem, aku akan buat cerita hantu yang macam ni. Dia sikit-sikit je hantu dia, tapi dia akan, orang kata banyak kau akan try to
learn and try to, orang kata, belajar balik apa yang jadi, cuba kaji balik, oh macam ni, sepatutnya macam ni kan. Maknanya moral of the story tu lah, setiap benda yang kau buat ni akan ada pembalasannya. Lepas tu macam contoh ialah roh-roh yang mati dibunuh ni, dia hidup tak tenteram, dia nak datang balik macam tu kan. So at the end of the day tu, sebenarnya yang roh hantu tu sebenarnya dia tu adalah baik lah sebenarnya. Dia nak macam beritahu pada wife perempuan ni, pada perempuan ni bahawa jangan, orang kata, bahawa yang lelaki dia ni dulu terpernah affair dengan dia lah semua kan. So itulah moral of the story-nya kan. So bagi aku cerita tu best lah. House by the Lakeside tak silap aku nama cerita tu. So kalau korang, orang kata, berkesempatan, boleh tengok lah, boleh download cerita tu, ada dekat Pirate Bay ke apa, boleh tengok cerita tu. Memang best lah bagi aku. So itu sajalah antara cerita-cerita yang aku nak tengok kan. So bagi aku cerita-cerita hantu ni dia tak perlu nak terlalu you ada sense of hantu surprise tu okay, tapi janganlah terlalu macam, orang kata, sampai dia jadi like, you know, so dia macam dah, orang kata, terlalu blend sangat, terlalu, orang kata, macam banyak sangat kan. So macam jadi macam tu lah kan. Jadi macam tu. So bagi aku rasa ialah biarlah cerita hantu tu cerita hantu yang, orang kata, bukan orang kata cerita hantu yang ada effort lah, ada effort, dan orang kata, you know, tidak terlalu membongak sangat lah kata orang. Macam tu. So anyways, itu saja perkongsian aku. Hari ni adalah 22 Oktober 2023, hari Ahad. Aku baru habis lepas job. Dan yalah, 2023 pun akan melaburkan tirai. So kita cepat-cepatlah kena teruskan kehidupan, sentiasa, orang kata, mengikut perintah Allah. Tiba-tiba jadi ustaz pula kan. Dan sentiasa improve diri sendiri untuk masa-masa hadapan sampailah kita mati, supaya biar kita mati tu kita ada resume yang cantik lah untuk tunjuk pada malaikat. Anyways, tu saja guys. Aku sebenarnya ada banyak lama jugalah tak ke mana, so aku tak banyak sangat konten 2-3 hari ni. Tu sajalah. Anyways, thank you very much. Goodbye.